Kerang mempunyai kadar sodium yang tinggi dan bagus bagi mereka yang mengalami masalah fungsi tiroid. Kandungan sodium yang tinggi dapat membantu penghasilan hormon tirosin sekaligus membantu golongan wanita yang sering mengalami masalah lelah. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia Wanita Hari ini. Terima kasih kerana terus menjadikan kami inspirasi anda, siaran tengah hari anda. Hari ini 9 Mac 2021, banyak yang kami nak kongsikan dengan anda bersama dengan Fahrin dan juga saya. Fahrin dan Fatin hari ini bersama dengan anda. Pastinya setiap hari Selasa pelbagai menu masakan menarik yang kami akan kongsikan kepada anda dan kami akan kongsikan sebentar sahaja lagi, tetapi seperti biasa hari ini Fatin saya lihat keadaan di luar sana semakin sibuk, kita hidup dalam kembali normal dalam norma baharu. Setuju? Okey, tapi apa kata walaupun sesibuk itu juga kita inginkan kehidupan seperti biasa, seperti dahulu. Mari kita rujuk terlebih dahulu statistik COVID-19 terkini di negara kita. Okey, kenapa saya katakan seperti itu Fatin? Okey, kalau kita lihat kes baharu semakin menurun dan terkawal sebanyak 1,529 dan kes sembuh baharu juga dalam keadaan yang melebihi kes baharu. Jadi ini satu petanda baik. Tapi Fatin, kalau Fatin sendiri lihat di luar sana keadaan anak-anak dah kembali bersekolah secara bersemuka dan sebagainya, ini sebenarnya cabaran kita Fatin. Di mana kalau benar keadaan ini seperti biasa, kita boleh kembali dalam kehidupan yang normal, tetapi statistik ini terkawal bermakna kita mampu untuk meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Betul. Dalam erti kata lainnya, kita nak menselarikan dari sektor ekonomi dan juga kesihatan. Jadi itulah peranan kita untuk kita sama-sama untuk terus menjaga kita punya jarak fizikal, memakai pelitup muka, menjaga SOP dan sebagainya. Bukan kita, orang di sekeliling kita juga. Okey, baik. Ini ada juga sesuatu yang kami ingin kongsikan kepada para ibu bapa khususnya. Kali ini daripada Lactogro, tips nombor 50 iaitu jom masak pizza. Macam tahu-tahu hari Selasa kan kita nak memasak kan? Betul lah. Okey, baik. Grow happy dan sentiasa ceria dengan tips dan aktiviti yang dikongsi oleh Nestle Lactogro ini. Jadi ayuh kita dengarkan tip inspirasi Grow Happy nombor 50, jom masak pizza. Senang je, gunakan wrap atau roti prata segera sebagai asas. Kemudian sos pasta tu Fahrin sebagai topping dan biarkan si manja pilih bahan-bahan tambahannya. Mama jangan lupa letak protein dan sayuran agar ia lebih seimbang. Cuba berikan Nestle Lactogro dengan probiotik L-Reuteri agar perutnya selesa dan dia pun sentiasa ceria. Jadi apabila kalau kita benar-benar bercakap mengenai kasih sayang, kita sayangkan anak kita dan juga kita berikan yang terbaik untuk mereka. Tapi bersebut tentang kasih sayang ini, terutamanya kalau cakap anak ni, mesti kita katakan tentang seorang wanita. Izinkan saya untuk imbas kembali hari semalam, tarikh semalam, hari yang cukup istimewa untuk wanita sedunia. Jadi selamat Hari Wanita Sedunia. Saya tak bertugas malam, jadi saya ambil kesempatan pada hari ini. Okey, Fatin, ringkas ni Fatin. Kalau Fatin sih, apa harapan Fatin sebagai seorang wanita untuk 2021 ni lah? Okey, untuk jadi lebih baik untuk keluarga dan juga untuk diri sendiri. Sebenarnya diri sendiri itu penting. Wanita sememangnya insan yang sangat hebat, sangat istimewa kerana kasih sayangnya. Okey, bercakap tentang kasih sayang bukan sesama manusia saja, tetapi juga kepada makhluk-makhluk lain. Betul. Sebagai contohnya, seekor binatang ataupun binatang. Yang ini sesuatu yang cukup menarik untuk kita kongsikan tentang 4 ekor kucing yang berjaya diselamatkan dari kapal yang terbakar dan tenggelam kira-kira 13 km dari Pulau Koh Adang.
Dan Tentera Laut Thailand Farin tiba ke lokasi untuk menyelamatkan kesemua kru yang terlibat, dan apabila kapal hampir karam, barulah mereka sedar terdapat 4 ekor kucing masih terkandas. Tanpa berfikir panjang, seorang tentera laut Tan Sompan Sai terjun ke laut yang bergelora tu untuk selamatkan 4 ekor kucing tersebut, dan 3 ekor kucing dimasukkan ke dalam guni beras, manakala satu berpaut di belakang badan nyala comelnya. Kesemua kru kapal dan kucing berjaya diselamatkan. Syabas. Dan ini suatu kisah yang saya kira cukup hebat mengenai cinta, mengenai kasih sayang. Kalau kita lihat, kalau kita dalam situasi sebentar saja tadi, kita akan fikirkan nyawa kita, nyawa manusia. Tidak sekali mungkin ada insan-insan yang terfikir tentang nasib binatang itu dan dibiarkan begitu saja, Fatin. Alhamdulillah semua selamat. Betul. Okey, jadi kita ke fokus kita pada hari ini mengenai menu yang kami akan kongsikan bersama dengan anda. Hari ini kita nak bercakap pasal menu cengkerang bagi peminat masakan ataupun makanan laut. Hari ini adalah untuk anda. Kami kongsikan pelbagai menu dan juga tips. Tapi sebelum itu, ada TikTok menarik kami ingin kongsikan. Saksikan. Selamat pagi Abah, selamat pagi Abah. Matahari hari ini berseri indah. Terima kasih Allah. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada comfy, my sugar daddy. He love me, he put no one above me. These bitches wanna judge me, but I don't care. Looking back on the boys that I dated, all the popular boys overrated. I'm mad at Disney, Disney. They tricked me, had me wishing on a shooting star. But now I'm 20 something. I still know nothing about who I am or what I'm not. So call me a pessimist, but I Itu antara tips-tips dalam masakan yang kita boleh guna pakai dalam kehidupan harian kita. Tiba-tiba rasa lapar. Betul lah, saya pun. Lagi satu kan, saya sukalah muzik-muzik yang dalam tu. Saya tahu, kerana kalau anda tak kita. nampak tadi, Fatin menari-nari di belakang saya. Okey, kita nak teruskan dengan topik kita hari ini, dan di dalam talian kita telah pun terhubung dengan tetamu pertama kita, iaitu Puan Nur Adibah Muhammad Yunus yang akan berkongsi mengenai tips istimewa hari ini. Assalamualaikum Puan Adibah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih bersama dengan wanita hari ini. Okey, tapi untuk menu ataupun resipi kita yang pertama ni cukup luar biasa. Saya boleh katalah mungkin Fatin, saya boleh jamin tak pernah merasakan menu ini. Pasal saya pernah. Saya suka makan telurnya. Iaitu demo belangkas masak lemak cili api, Waribah. Ya. Okey. Belangkas masak lemak cili api. Aha. Pernah datang ke orang-orang kafe? Belum lagi, insya-Allah akan pernah. datang. Okey, Puan Adibah, kita mungkin nak tanya kepada Puan Adibah berkenaan dengan demo belangkas masak cili api ni. Istimewa sebenarnya. Tapi mungkin penonton wanita hari ini nak tahu sedikit mengenai tips-tips penyediaan makanan ni. Oh ya. Okey, yang penting sekali cara penyucian belangkas tu. Okey, kita perlu buang saluran najis dia dan kemudian bersihkan dengan air, kemudian kita rebus dia. Okay, selepas tu baru kita sediakan bahan-bahan seperti kalau nak buat masak lemak cili api, kita perlu macam biasalah santan, kunyit, bawang, serai, dan sebut-sebut perasa garam dan lain-lain lah. Oh, okey. Puan, tapi sini persoalannya kan ramai yang saya pasti tak pernah rasa belangkas ni, tak pernah masak maupun makan. Okey, tapi dari segi penyediaan tadi, masa kita nak asingkan tu, mana sebenarnya bahagian yang beracun dan mana sebenarnya bahagian yang selamat untuk dimakan dan sedap untuk dimakan? Sebenarnya belangkas ni tidak beracun sebenarnya. Okey. Nanti orang salah anggap takut nak makan belangkas. Sebenarnya saluran najis tu kita perlu buang dia.
dia dalam satu kantung, kita perlu tarik dia keluar betul-betul lah, jangan ada yang terputus ke di dalam tu. Itu yang kadang-kadang ada setengah orang dia terasa pening makan kan, saluran najis tu tak dibuang, tak dibersihkan dengan baik. Okey, Puan Diba, kalau kita tahu kan macam contohnya siput sedut tu, kepuasannya bila kita sedut tu rasa masak lemak cili api ke atau sebagainya. Untuk belangkas ni bagaimana? Apa kepuasannya? Kat mana sedap dia tu Kepuasannya kalau masak lemak tu kuahnya pekat. Kuahnya pekat dan perasanya cukup dan pedas, insya-Allah. Di situlah kekuatan kelazatannya, insya-Allah. Sebenarnya bukan apa tahu, kadang-kadang belangkas ni orang ragu-ragu nak makan pasal rupa dia tu sebenarnya. Okey, tapi saya nak tanya jugalah. Ada sebarang tips tak nak memastikan mungkin cara masak lemak untuk belangkas ini sedikit berbeza dengan masak lemak untuk mungkin makanan-makanan ataupun cengkerang yang lain? Bagi saya tak adalah tips yang special pun. Cuma cara pembersihan dia, buang apa yang tajam-tajam di bahagian badannya. Itu je yang penting. Okey, kalau di orang kata di orang-orang art cafe ni, ini ke menu paling istimewa yang disediakan? Ya, menu utama orang-orang kafe belangkas. Tapi kita selain masak lemak cili api, kita ada juga belangkas bakar cecak air asam. Belangkas masak masak sambal pecah telur, masak pedas. Ada yang lain-lain pun ada, masak tom yum pun boleh, masak kerabu. Okey, maknanya belangkas adalah salah satu daripada pilihan untuk mereka makan untuk pelbagai jenis masakan Puan Diba di sana Ya. Okey, dari segi permintaan pula macam mana sebenarnya? Belangkas ni satu senang ke dapat? Mungkin berapa agaknya harga satu hidangan dan sebagainya? Ya ke. Okey, belangkas ni dia bermusim sebenarnya. Jika masa musim tengah ada, kita akan simpan stok banyaklah. Jadi insya-Allah customer yang datang akan dapat nikmati belangkas di orang kafe. Harga semangkuk belangkas saiz besar, dia ada dua jenis belangkas. Satu belangkas besar, satu lagi belangkas padi. Belangkas padi ni saiz dia kecil. Okey, kalau belangkas yang besar tu berharga RM40 semangkuk. Okey, banyak dah yang telah naik liu tu Puan Diba. Mungkin boleh kongsikan Instagramnya. Ya, Instagram kita orang kafe. Saya faham dia terletak di Tanjung Karang, Selangor Bukan. Di Parit 3 Timur, Sungai Besar. Okey, baik. Terima kasih. Kami akan bersama dengan Puan Diba sebentar saja lagi untuk satu lagi menu yang lain. Jadi terus bersama dengan kami juga para penonton dan kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Banyak yang dah terliur dah tu. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kita kembali lagi dalam Wanita Hari Ini. Ramai yang tak sabar untuk terus tahu apakah menu cengkerang kita yang akan dikongsikan bersama dengan anda. Baik, Fatin. Yang ini kita akan ke Banting Selangor. Betul, kita nak bersama dengan Abdul Hadi Muhammad Noor, pemilik Donny's Cafe. Dah pun tersedia di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, kita dah nampak dah Hadi. Kita dah nampak dia. Okey Hadi, berkenaan dengan demo ataupun muscle cheese sauce tomato. Dengar pun kita dah rasa apa sebenarnya terkandung dalam menu tu. Mungkin Hadi boleh kongsikan. Kupang. Saya suka kupang. Jadi sebenarnya muscle ni kita boleh masak dengan pelbagai cara. Kita boleh buat sup. And macam tadi kita nampak masak lemak cili api. And kita boleh buat macam konsep kedai Donny's Cafe ni lebih kepada western dan Italian. Jadi kami olahkan dalam bentuk creamy soup dan kita masak pula dengan tomato sauce ataupun tomato sauce. Maksudnya kita buat pelbagai resepi lah. So untuk yang kali ini, yang sekarang ini kita masak dengan tomato sauce dan cheese lah, sebab biasanya anak-anak ataupun family dia suka benda yang bercheese. Jadi kita buat tomato sauce dan kita masak sekali dengan dan kita bubuh cheese, lepas tu baru kita bakar. Jadi baru dia nampak menarik lah kalau kita tengok video tu.
Kalau nampak menarik, Banyak pasti people. sedap dimakan tadi. InsyaAllah sedap. Okey, tapi persoalannya kan kadang-kadang bila dalam teknik masakan ni ramai yang kurang pasti tentang bila cakap pasal sos tomato, nanti diletaknya sos tomato yang dah siap ataupun ada cara penyediaan khas dan juga tentang jenis cheese. Apa yang sesuai untuk masakan seperti ini? Biasanya kita menggunakan mozzarella cheese dengan parmesan cheese. Biasanya. Untuk yang tomato sauce tu bukan sos tomato yang kita beli dekat pasar raya. Itu tomato yang dia tomato paste lah, senang kata tomato paste yang biasa kita guna untuk buat spaghetti. Okey. Orang kata macam sos spaghetti lah. Okey. Adi, kalau macam sekiranya lah mana penonton wanita hari ini yang mungkin jauh yang tak dapat ke kedai Adi, senang atau susah nak menyediakan menu ni di rumah? Senang, bagi saya senang. Beli je sos pasta. Sos pasta, beli mussel tu. And then tumis bawang putih. Kemudian masukkan sos tu. Dan masukkan mussel sampai dia agak separuh masak. And then masukkan sayuran lah. Saya lebih suka masukkan carrot, seleri, cendawan. Kan? Kemudian dah agak separuh masak. Kita matikan dan kita hidanglah atas pinggan. Kemudian sebelum kita makan, kita letak cheese mozzarella. Lepas tu baru kita bakar. Kalau saya suka cheese jadi extra. Okey. Boleh. Itu ikut cita rasa. Okey, yang ini nak cheese extra. Tapi kalau ada orang lain yang mempunyai cita rasa yang lain, dia kata dia tak nak mussel ni, dia tak nak guna kupang, dia nak guna mungkin cekerang-cekerang lain. Kupang ke lala ke, boleh ke juga sesuai untuk resepi ini? Sedap juga. Okey, untuk pandangan saya, sebabkan mussel yang macam kami guna ni ada mussel yang kita ambil daripada New Zealand. Jadi saiz dia agak besar. Isi dia banyak. Jadi kalau kita gunakan lala ataupun kupang, isinya ada tapi mungkin biasanya kecil lah. Saiz dia agak sedikit kecil. Jadi kalau macam ni kan, kita buat macam satu hidangan simple. Side dish kan, untuk orang makan bersama dengan isi dia besar, memang besar. So memang puas hati makan. Sekarang Yelah, kita boleh tengok pinggan tu kan, besar kupang tu. Pinggan tu besar. Okey, Adi, ini kalau kita tengok, kalau dari segi cheese dan macam tu mungkin kanak-kanak suka. Tapi dari segi kupangnya tu mungkin tak sesuai kan kadang kanak-kanak. Mungkin kita boleh tukar kepada menu lain. Kalau di restoran Adi sendiri, bagaimana permintaan dia? Okay, untuk di restoran kita gunakan mussel ni untuk dalam menu pasta. Kita buat spaghetti seafood marinara. Okey. Ini tengok ni. Dah siap dah penutup tu. dia bakar tau. Cheese tu dibakar. Dia sedap dia rasa. Okey. Sekarang kita bakar. Hadi, Instagram anda, sila kongsikan bersama dengan kami. Okey, Instagram saya Donnis Cafe. Donnis Cafe. DONNIS Donnis Cafe. Banting Selangor. Mana yang tu dia. Okey, mana dah siap yang dah. sekarang tu boleh meninjau laman Instagram untuk Abdul Hadi. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan Hadi sekali lagi untuk menu-menu selanjutnya. Terima kasih Hadi. Okey. Sama-sama. Lepas ni kita akan hubungi Hadi lagi untuk satu lagi demo sup mussel. Okey. Tapi kita akan beralih ke menu yang lain terlebih Ini dahulu saya rasa ataupun ni kegemaran saya, Farin. Okey, iaitu Shell laut. Shell laut. Dia shell laut tau. Pronounce shell laut. Okey, shell laut. Okey, kenapa? Okey, bila kita cakap pasal shell laut ni, kita mungkin ada kepelbagian cekerang. Betul. Okey, kalau cekerang apa? Kupang, kerang, lala, mentarang dan sebagainya. Jadi itu yang kita akan satukan dalam satu resepi ini yang pasti ramai antara anda yang ingin tahu. Tapi sebelum itu, Fatin, kita ingin berkongsikan bersama dengan penonton-penonton wanita hari ini trivia mengenai cekerang oleh rakan wartawan kita, Tasha. Jom kita saksikan. Tahukah anda, makanan laut seperti kerang-kerangan merupakan salah satu sumber protein yang sangat penting dalam diet. Selain rasanya yang berbeza, teksturnya juga unik berbanding daging dan ayam.
menjadikan ia sebagai salah satu makanan kegemaran ramai. Makanan kerangan seperti tiram mengandungi asid amino yang dapat membantu mempertingkatkan mood dan membantu dalam mengurangkan tekanan seseorang. Kandungan vitamin A, C dan B12 turut membantu memberikan sumber tenaga. Walau bagaimanapun, ia tidak disarankan untuk diambil secara berlebihan kerana kandungan merkurinya yang tinggi. Kerang mempunyai kadar sodium yang tinggi dan bagus bagi mereka yang mengalami masalah fungsi tiroid. Kandungan sodium yang tinggi dapat membantu penghasilan hormon tirosin sekaligus membantu golongan wanita yang sering mengalami masalah lelah. Selain itu, tahukah anda, belangkas mempunyai nilai perubatan yang tinggi? Darahnya yang berwarna biru merupakan ejen pembekuan khas darah, justru membantu menghilangkan bakteria dalam tubuh serta mengelakkan gatal-gatal di badan. Antara makanan kerangan termahal di dunia ialah tiram King Coffin Bay. Harganya boleh mencecah hingga RM400 bagi satu tiram kerana ukurannya yang panjang 18 cm dan beratnya yang boleh mencapai sehingga 1 kilogram untuk satu tiram. Tiram ini sering disajikan secara mentah dan dimakan bersama hirisan lemon. Walau bagaimanapun, kuantiti pengambilan makanan laut perlulah sentiasa dikawal dan tidak dimakan secara berlebihan agar tidak memudaratkan kesihatan diri pada masa akan datang. Wow, kita tak Saya tahu nak suka pilih mana sangat satu. tiram tu. Dah lama tak makan. Kita percaya penonton di rumah juga mungkin dah start terliur. Kita nak bawa lagi perhatian mereka untuk kita berbual dengan tetamu kita, Syazrina Syahrudin yang telah pun bersedia dalam talian ketika ini. Puan Syazrina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia orang dia. Tadi saya dah beritahu kepada para penonton tahu Syazrina tentang shell laut ini. Shell laut. Jadi shell laut ni maknanya kepelbagaian jenis cengkerang dan makanan laut dalam satu hidangan. Boleh ceritakan Syazrina? Okey, itulah istimewanya shell laut ni sebab shell laut ni adalah lambakan cangkerang-cangkerang, okey. So actually kalau kita buat di rumah, you all boleh pilih lah ikut cangkerang yang pilihan ikut selera tersendiri. Tapi kalau di mafioso shell laut, kita menggunakan kupang, kerang, lala, pepahat, udang dan ketam. So dia adalah lambakan cangkerang-cangkerang yang ada. Okey, tak apa. Sebelum saya nak bertanya tentang soalan tentang bagaimana kita nak menguruskan cengkerang-cengkerang tu tadi. Okey, mungkin kita tak patut terlepas untuk bertanyakan tentang sos untuk hidangan ini terlebih dahulu lah. Bagaimana penyediaannya? Okey, penyediaan dia kalau yang macam hari ini kita kongsikan sos original kita, ini adalah flavor pertama yang kita cipta bila kita nak mula berniaga 5 tahun yang lalu. Jadi so bahan-bahan dia yang kita gunakan, kita guna banyak bawang besar, cili kering, cili sauce, daun kari, a lot of daun kari. Untuk bagi dia aroma dia tu orang kata lagi menambah perasa gitu. Tambah Syazrina ada resipi rahsia tu, dia tak nak cerita semua tu. Macam tak habis itu. Okey, tak apa, yang penting nampak memang sedap. Okey, sebenarnya Syazrina, soalan saya tadi ialah kita dah ada pelbagai jenis cengkerang tadi kan, makanan laut ni. Sebenarnya nak uruskan dia dari segi pembersihan, nak memastikan hilang baunya, hilang kotorannya tu bagaimana? Ada sebarang tips tak? Tak nak bagi bawahannya. Okey, cangkerang-cangkerang ni memang betul sebab kalau kita tahu macam dalam dia tu kadang-kadang macam lala apa semua ada berpasir, betul tak? Sometimes kalau kita makan, kadang-kadang kalau kita buka, kalau kita tak cuci dengan bersih, ada pasir. So macam di mafioso kita banyak gunakan lemon dan juga kita rebus lama. Kita kena pastikan dia masak. Okey, so bila kita rebus tu, air panas tu dia akan clean up everything. Macam pasir-pasir tu semua akan loosen up sendirilah. Dia akan keluar macam tu. Okey, tapi orang kata selain daripada menu shell laut ini, di Mafioso apa lagi yang tersedia untuk pelanggan-pelanggan? Okey, mafioso shell laut ni memang terkenal of course dengan shell laut dia. Okey, itu kita punya orang kata main dishes kat sini. Tapi kita juga ada kalau yang tak makan cangkerang, kita ada ikan. Kita akan ada ikan steam limau cili api, kita ada ikan siakap masak pedas, kita ada chicken wings, kita ada juga makanan-makanan lain sampingan juga. Kadang-kadang ada orang bawa anak tapi anak mungkin tak berapa nak makan cangkerang-cangkerang. So diorang boleh opt untuk makan fish, diorang boleh makan ayam goreng.
Wah, saya dan Fatih sebenarnya terkesima tengok Dugaan lah gambar-gambar pukul 12.30 ataupun visual ini. Asal membuat kami sangat-sangat lapar sekarang ni. Okey, Syazrina, IG anda. Sila kongsikan. Okey. IG kami mafioso_share_laut. Share laut ya, AUT dekat belakang. MAFIOSO _share_laut. So boleh follow, tengok kita punya menu-menu semua dekat situ. Dan nanti kita akan kongsikan resepi juga dekat situ untuk hari ini. Untuk hari ini saja. Special. So kena special untuk wanita cepat-cepat hari ini. follow. Yes. Okey. Okey, Syaz, nak tanya juga untuk Share Laut ni ada berapa banyak resepi kesemuanya? Okey, kita ada 8 flavor. Okey. Kita ada selain daripada original, kita mula berniaga dengan satu resepi saja, satu flavor saja itu original. Kemudian bila kita maksudnya kita viral dan kita diterima, baru kita keluarkan flavor-flavor lain macam masak lemak cili api, kita ada kampiong, kita ada buttermilk, salted egg, kita ada sambal petai, kita ada kari, rendang, macam-macam. You all mesti tak pernah makan shell out rendang. Belum lagi setakat ni. Saya tak teranjat ni. Yes. Fatin sekejap lagi pergi ke sana ni. Pasal rumah dia dekat tu saya rasa tu. Okey, Syaz. Sebentar lagi anda akan kembali bersama dengan kami untuk berkongsikan satu lagi resepi iaitu siput sedut kamhyong. Wow. Jadi sebentar lagi yes. kita akan kembali bersama. Okey, terima kasih Terima kasih, Syazrina. Okey. Lepas ni siput sedut tau. Tak Saya berkata, saya suka makan siput sedut tu. Jadi kita nak tahu. Okey, tapi ini ada satu lagi menu ataupun cekerang yang saya kira ramai yang belum pernah merasakannya. Kalau lalu kat Kuala Selangor, kat Sungai Besar tu mesti jumpa ni, mentarang. Okey, kita nak sekali lagi bersama dengan Puan Nur Adiba Muhammad Yunus yang dah pun bersedia di talian. Puan Diba. Ya, saya. Okey, tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan Belangkas. Sekarang kita nak share berkenaan dengan demo menterang daun kari. Apa istimewanya? Mentarang bercili daun kari adalah yang special juga di orang-orang kafe. Mentarang ni kita masak cili bersama sos tiram dan kita ada letak serai daun kari untuk aroma dia lah. Okey. Ini kalau ramai yang tak tahu ni, Fatin pun tak tahu. Tadi tu rupa mentarang Fatin Saya tahu. Oh, tahu kan? Okey. Baik. Okey, tapi tentang penyediaan mentarang ni, Puan Iba, bagaimana cara untuk mencuci atau menyediakan? Adakah perlu dimasak terlebih dahulu, dikukus terlebih dahulu atau bagaimana? Kita perlu bersihkan satu-satu mentarang tu dengan berus. Kita kena berus dia bersih-bersih di bawah air mengalir, kemudian baru kita rebus. Untuk lagi buang dia punya pasir kan. Okey, kalau rebus tu berapa lama? Rebus dalam 5 minit gitu. Sebab nanti kalau rebus lama-lama dia kering. Tak ada juicy pula isi dia kan. Okey. Kira rebus tips tu. Kira rebus tu dengan air garam ke dengan Tak. Dengan air panas saja. Oh, okey. Nanti bila kita nak masak baru kita letakkan perasa dia. Okey, macam mentarang ni susah atau senang untuk kita dapatkan? Bermusim kan? Bermusim juga. Cuma ada tempat-tempat yang terdapat mentarang lah. Buat masa sekarang ni yang kita dapat daripada Johor dan juga Pening lah kebanyakannya. Okey. Okey, kalau kita lihat di orang-orang art cafe ni, kalau kita lihat banyak restoran-restoran lain kan menjual cekerang-cekerang yang biasa kita jumpa lah. Tetapi di tempat anda ni, Puan Ibah, menyediakan memang cekerang-cekerang yang susah orang nak dapat. Yang orang kata eksotik sikit lah orang kata kan. Ya, seperti Belangkas dan mentarang kan. Apa rahsianya Puan Diba? Kita juga ada ketan nipah. Mentarang ni kita juga ada buat dalam bentuk shell out. Sebab termasuk dengan Belangkas, dengan mentarang, ketam, udang dan sotong dalam bentuk shell out. Okey, mentarang ni sebenarnya kadang-kadang orang tersilap, dia fikir benda ni adalah pepahat ataupun siput buluh lah orang kata. Okey, dari segi tu pula macam mana rasanya? Sama ke macam yang lain-lain ataupun memang ada rasa yang istimewa? Dia rasanya memang ada penyajian dia yang tersendirilah. Macam mentarang ni isi dia lagi tebal daripada macam pepahat dan kerang dan lain-lain tu. Sebab dia jika mentarang tu bersaiz besar lagi sedap. Lagi isi dia lagi juicy. Okey, macam Puan Adiba, kalau saya nak pergi restoran, saya nak macam mentarang tapi tak nak masak daun kari. Saya nak salted egg. Boleh ke?
Boleh. Ada macam-macam jenis menu mentarang seperti masak lemak cili api, bakar. Selain tu yang bercili daun kari adalah yang pilihan utama pelanggan lah. Okey. Saya rasa sekarang ni orang dah Ikan bakar melihat bersama dia. dengan kita ni pasti nak tahu di manakah lokasi Puan Adibah ni. Silakan. Okey. Orang-orang kafe ni terletak di parit 3 timur Sungai Besar Selangor. Menu-menu kami selain belangkas, mentarang, ketam nipah, kita juga ada belut dan haruan sawah. Memang menarik dan istimewa lah. Boleh kongsikan Instagram juga, Puan Adibah? Okey. Instagram orang-orang kafe. Kalau FB page kita orang-orang art cafe. Okey, seperti mana yang tertera. Sekali lagi tu ucapkan terima kasih kepada Puan Adibah kerana bersama dengan kita berkongsikan menu-menu dari orang-orang art cafe ni. Sekali lagi terima kasih. InsyaAllah kita sampai nanti. Okey, kita dah Okey. kongsikan banyak sebenarnya menu-menu. Kita nak terus lagi bersama dengan tetamu kita sekali lagi bersama Sup dengan puzzle. Abdul Hadi. Hadi pun dah bersedia di talian. Hadi, okey, mungkin unmute-kan mikrofon anda. Kita tak nampak Hadi. Okey, tak apa. okey. Okey, terima kasih. Sekali ini sup mussel. Tadi kalau dengan sos tomato dan juga cheese, bagaimana kita nak buat sup dengan kupang ni? Okey, mungkin unmute-kan Hadi kalau Kita tak dengar. mikrofonnya. Okey. Okey dah. Alhamdulillah. okey. Terima Baru kasih clear. banyak. Okey, silakan Hadi. Penyediaan sup Okey, mussel ni. mula-mula untuk sup mussel tadi kita tumis dulu sedikit bawang putih. Kemudian kita masukkan mentarang lah ataupun mussel. Right? Masukkan mussel. Kemudian masukkan air. Okay, tujuan kita masukkan air, kita nak dapatkan jus daripada cengkerang tu sendiri. Cengkerang. And then bila dah sedikit hampir nak mendidih, kita masukkanlah krim. Kemudian baru kita akan masukkan dengan season. Cumanya saya ada sedikit tambahan sayur-sayuran. Okey. Sebab kita masukkan sayur-sayuran ni supaya sup kita lebih berkhasiat lah. Jadi kita masukkan diced tomato. Diced tomato boleh, diced carrot, celery. Jadi barulah kita punya sup tu ada orang kata tu ada isi jugalah selain daripada isi daripada mussel tu tadi. Okey, baik Hadi. Kalau bagi jadi penonton yang melihat simple ni, saja. kalau kita tengok kan, adakah simple saja, mussel dia just- itu dimasak di atas kuali ini ataupun dah dimasak terlebih dahulu? Adi? Tak, belum masak lagi. Daripada fresh tu kita basuh dan kita masak terus. Okey. Tidak dimasak terlebih dahulu. Okey. So Adi, dia punya hasil daripada sup tu akan jadi sup yang pekat ataupun sup yang lebih kurang cair macam rebus. Yang jernih itulah kan? rebusan tu. Dia sedikit cair. Cuma kalau kita nak pekatkan boleh letak dengan jagung lah. Okey. Kita pakai krim, cooking krim masakan. Okey, nak bagi pekat. Krim masakan ni memang agak pekat. Okey. Dia pekat. Okey, yang ini krim masakan. Ada rasanya tersendiri. Tapi katalah mereka tak nak guna krim masakan, mungkin nak kosong guna je. santan ke, susu rendah lemak ke, boleh ke? Sesuai ke? Pun boleh. Untuk santan boleh, insya-Allah boleh. Okey. Okey. Baik, dan seperti mana yang kita saksikan sekarang ni adalah penyediaannya dan kalau melihat kepada apa yang kita saksikan sekarang ni, berapa lama untuk kita menyediakan masakan ini, Hadi? Lebih kurang 4-5 minit. 4-5 minit sudah cukup untuk satu hidangan sup mussel ini. Okey, Hadi, boleh kongsikan Instagram sekali lagi? Okey, untuk Instagram saya Donis Cafe, DONNIS Donis Cafe, dan Facebook page Donis Group. Okey. Donis. Selain daripada apa yang kita saksikan hari ini, apa lagi menu-menu lain yang ada di Donis Cafe ini, Hadi? Okey, untuk kita ada, insya-Allah kita ada salmon, dan kita ada pelbagai jenis steak lah untuk menu western dan macam-macam menu lah kita. Okey, bermakna Boleh tengok tadi dekat Instagram Donis Cafe, macam-macam menu. Kita jadi udang kara pun ada, lobster. Ada lobster pizza.
Baik, makanan Itali, makanan barat lah Okey, jadi kepada anda para penonton, sekiranya anda minat dan suka dan mahukan menu-menu ini, okey, bolehlah ke Terus ke laman Donny's Instagram Cafe. Donny's Cafe. Okey, baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Abdul Hadi Muhammad Nur dari Donny's Cafe kerana berkongsikan menu-menu dan resepi cengkerang hari ini bersama dengan kita. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Assalamualaikum. Sama-sama. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Fatir, hari ni memang kita kaya betul dengan menu resepi cengkerang ni. Kaya dengan menu, kaya dengan pengetahuan juga. Okey. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana kerana ada satu lagi resepi yang kami akan kongsikan bersama dengan anda. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Itu clue sebenarnya apa nak kami kongsikan selepas ini. Kita nak terus bersama dengan menu-menu yang disediakan, iaitu demo siput sedut Kamhyong. Ini kegemaran ramai ni. Ini saya suka. Kita kembali bersama dengan Shazrina ataupun Shaz dari Mafosio Shell Laut. Okey. Assalamualaikum Shaz. Assalamualaikum. Sekali lagi bersama. Waalaikumsalam. Okey, siput sedut Kamhyong. Ini istimewa. Silakan berkongsi dengan kami. Okey, kalau biasanya kita akan selalu tengok menu-menu di restoran ataupun kafe-kafe, siput sedut ni selalunya sinonim dengan masak lemak cili api, betul tak? Ya. Betul. So, tapi di Mafosio Shell Out, kita ada siput sedut. You boleh pilih dalam mana-mana jenis masakan pun. Kalau nak salted egg ke, nak buttermilk ke, nak masak-masak lemak cili api ke, nak masak kamyong ke, original, semuanya boleh. So hari ni yang kita kongsikan adalah resepi untuk siput sedut kamyong. So bahan-bahan dia senang je. Bawang, cili kering, you blend, you paste. Lepas tu nanti masukkan udang kering, kicap dan juga cili yang kita dah blend tadi. Kemudian masukkan garam dan serbuk perasa lah. Itu saja. Memang simple sangat. Okey, Syaz. Yes. Berkenaan dengan macam pemilihan siput tu, ada tak khusus untuk macam mana nak kongsikan dengan penonton? Siput ni, siput sedut actually dia cuma saiz dia berbeza, tapi siput tu kategori sama je. Tapi cara pemotongan dia tu kena betul, sebab kalau tak, you takkan dapat sedut. Nanti tak keluar. Tapi nak potong dia tu gigih lah sikit. Sebab keras kan. Betul. Saya memang gemar dan saya memang tahu. Tapi Syaz, ini realitinya tahu. Saya ni kalau setiap kali kalau nak order siput sedut ni, paling saya geram kalau saya tak boleh sedut tu, pasal apa dia tak potong dulu yang hujung siput tu. Jadi ada sebarang tips tak untuk penyediaan dan pembersihan siput ni? Yes, itu yang saya cakap tadi tu, dia kalau bontot belakang dia tu, kalau kita tak potong betul, nanti bila customer nak sedut, isi dia tak akan keluar. So nanti macam pointless lah you makan tapi you sedut tak keluar kan. Jadi so bila kita nak potong tu, kita kena make sure kita potong di tempat yang betul lah. Maksudnya jangan terlalu kecil, jangan terlalu di hujung juga. Okey, itu saya kira macam cabaran-cabaran penyediaannya lah. Tapi di restoran Syaz sendiri, kira ini permintaan yang menggalakkan lah. Ya, siput sedut ni selalunya tak cukup ya, sebab siput sedut ni pun dia ada musim juga, dia ada mood dia. Kadang-kadang ada supplier ada barang, kadang-kadang dia tak dapat siput tu. Contohnya kalau macam air pasang ke, susah kita nak dapat siput sedut ni. Yalah. Air pasang pagi, surut pukul 5. Okey, Syaz. Nyonya bangun pagi. Okey, kita bergurau saja. Tapi apa yang pasti, okey, mungkin boleh berkongsikan kita apakah menu best seller di tempat anda? Farin nak pergi tu. Okey. Wajib lah. You all kena datang. Kita ada 3 branch di Gombak, Puchong dan juga di Subang 2. Ada di Gombak. Yes, so kita pun juga buat delivery dan orang kata take away lah kalau nak datang dan nak order dahulu dan kemudian nak pick up pun boleh. Dan harga dia lah RM35 saja untuk 2 orang makan, which is sangat-sangat berbaloi. Sekali dengan nasi, dan kita juga bagi plastik paper pelapik tu. And balik pada soalan Farin tadi, apa ya? Best seller menu di sana? Best seller kita original kamkyong lemak cili api. Lemak cili api ni actually kita punya number 1 best seller. Wow. Okey. Baik, kita ucapkan terima kasih pada Shazrina dan Instagram anda mafioso_shell laut. Terima kasih sekali lagi. Yes, terima kasih. Fatin, happy International Women's Day. Terima kasih. Dan juga kepada semua wanita-wanita di balik tim produksi wanita hari ini. Selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita juga. Terima kasih. Thank you. Bye. Okey, kita teruskan lagi dengan makanan. Ada sesuatu yang menarik dan istimewa ingin dikongsikan oleh McDonald's. Silakan. Happy
Jimmy, tahu tak sekarang ni kan McDonald's ada menyediakan package party di rumah? Ya ke Nadia? Macam mana nak order tu? Buka saja aplikasi McDonald's, pergi ke Parties at McD, klik Parties at Home dan pilih package A dengan harga RM100 atau package B dengan harga RM150. Dalam hantaran terus ke rumah, tak perlu keluar. Kita boleh celebrate birthday party dalam rumah kita. Seronoknya! Memang seronok. Bukan itu sahaja, malah McDonald's juga akan memberikan birthday party accessories secara percuma dan juga hadiah Big Mac Lunchbox Limited Edition. Wow! Jadi kepada anda yang berada di rumah, tunggu apa lagi tu? Muat turun aplikasi McDonald's sekarang dan pesan segera package party di rumah. Setiap pesanan anda akan dihantar ke rumah dengan menggunakan Mac Delivery. Betul tu. Tak perlu keluar. Kekal selamat dalam rumah anda. Ingat, semuanya hanya di hujung jari anda. I'm loving it. Ya, kita kembali lagi tengok. Tapi kena ada kemian. Oh, ya ke? Okey, itu yang nak kami kongsikan yang berkenaan dengan Samarinda. Aku yang kau gelar isteri. Awak follow cerita ni? Saya ada menontonnya dan apa yang menarik perhatian tentang bagaimana dunia mistik, menggunakan sihir dan sebagainya. Romantik. Ini yang menarik perhatian kita. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan sedikit mengenai kau yang ku gelar isteri ni. Saya nak cari Izlan. Nyawa dia dalam bahaya. Nyawa anak-anak saya dalam bahaya lah. Cikgu tahu kan rumahnya ada hantu. Kena tolong Laila. Laila tak nak kehilangan dia. Tolong cikgu. Aku patut tanya kau buat apa kat sini, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku yang kau gelar isteri. Isnin hingga Khamis 10 malam. Terbaru di Samarinda TV3. Aku yang kau gelar isteri. Itu yang sebenarnya tengah panas. Orang semua tengah tengok sekarang ini. Dan kita nak teruslah bersembang dengan pelakon dia, Farin. Ya, kita bersama dengan Laila. Ini ramai orang marah ni. Laila ataupun Sharifah Sakinah yang berada dalam talian sekarang ni. Assalamualaikum. Berada dalam talian dan sedang photoshoot sebenarnya. Di tengah make up. Di mana tu? Dekat rumah. Okey. Oh, ingat tengah dalam in character jadi Laila tu. Tak boleh. Turut sangat karakter tu. Okey. Walaupun saya macam ni kan. Kina, dah berapa hari ditayangkan? Bagaimana respon peminat-peminat menerusi cerita ni? Respon peminat apa yang saya boleh nampak ialah sesuai dengan kau. Diorang cakap macam tu. Tapi sebenarnya apa yang kita nak sampaikan ialah moral of the story. Sebab tu Sakinah kena, bila jahat tu kena betul-betul jahat. Betul-betul jahat dan jahat bersebab. Sebab dia bukannya jahat bangun-bangun dah lahir dah jahat. Dia jahat sebab dia berdendam. Itu yang kita nak bagi tahu dekat penonton. Dan reaksi penonton, kalau saya tengok baca komen, diorang marah dan diorang macam cakap congratulations jugalah sebab bawa watak dengan baiknya. Alhamdulillah, syukur. Tak ada tak perlu tahu. Kenapa pula macam tu? Okey. So tak ada bad apa orang kata? Respon lah. Respon. Kalau ada pun tentang paras rupa lah kot. Dapatkan susuk pun buruk. Okey, Kina. Masa peringkat awal Kina dapat naskah ini, skrip ini, apa perasaan Kina dalam nak membawakan watak tu? Teruja dan memang seronok ke nak bawa watak ni? Masa saya dapat skrip ni, saya tak baca lagi. Tapi kita dah tahu dah imagination sebab saya ni imajinasi yang lebih, saya tak boleh membaca. So jadi bila director tu bagi tahu kat saya dah berangan dah macam ni, nak macam tu, nak macam ni, nak macam tu. Seronoknya jadi Tok Bongoh semua ni. Tok Bongoh muda main sihir. So kita dah dapat tanggungjawab ni, kita buat dengan betul-betul lah. Tapi kita tak naklah jadi satu karakter yang stereotype bila jahat tu nak kena dengan muka-muka ke, tak ada. Ini dia macam muka selamba yang jahat. Okey, Kina, kalau bercakap mengenai bawa watak romantik seram, ilmu hitam, ada tak antara pengalaman-pengalaman yang luar biasa mungkin? Sebab saya rasa umur pun dah 30 lebih. Kalau nampak pun tak bagi tahu orang. Alamak. Sebab kita tak nak membesar-besarkan hal tu. Kalau macam duduk kat asrama, Adalah tu. Nampak. Kalau ada pun, tak payahlah. Tak payah kacau dia lah. Kita tak kacau. Mungkin dia kata, ni kenapa ni buat cerita pasal aku ni? Dia macam tu.
Tapi tak ada Okey. apa-apa. Okey, alhamdulillah. Okey, secara moralnya lah sebenarnya cerita ni untuk mengisahkan bahawa kita harus menjadikan sempadan yang kata menjadi seorang yang syirik kan, menggunakan ilmu hitam dan sebagainya, itu sememangnya salah. Tetapi saya juga dikabarkan dalam drama ini ada babak-babak yang antaranya dipotong kan, Kina. Jadi apa pendapat Kina sendiri tentang tu? Bukannya di antara babak-babak, saya rasa setiap babak saya dipotong. Oh, ya. Tapi sebenarnya itulah, tapi bukannya salah TV station, bukannya salah ini adalah daripada arahan LPR, dan kita tidak boleh nak buat apa. So kalau ada kata benda tu tahyul lah, tapi sebenarnya itulah benda yang realiti sebenarnya apabila orang menggunakan ilmu hitam yang tidak boleh dengar ruqyah, tak boleh ni, dia jadi panas bila dia benda-benda yang too much, orang cakap mak tiri yang jahat ada dekat luar tu, sampai anak meninggal semua, betul. dera anak. Tapi mereka masih lagi tidak berani untuk tunjukkan dekat TV sebab diorang takut tahyul katanya. Tapi benda tu dah lama jadi dekat dalam Malaysia, cuma kita nak sampaikan je dekat TV, nak bagi moral ke orang, cuma mungkin orang tak faham ataupun orang punya persepsi masing-masing lah. Tapi kalau dipotong, kita boleh juga tengok di iQIYI. Oh, pandai. Okey, Kina. Maksudnya keistimewaan drama ni kita dah tahu, tapi apa nak orang kata panggil lagi penonton untuk tak lepaskan peluang sehingga episod akhir? Kenapa mereka perlu tonton? Orang kena tahu sama ada Laila ni pelanggan audio trailer ni sekejap. So kita nak tahu Laila ni akan berlembut hati ataupun tidak, Insaf ataupun ke dia tak? masih lagi berdendam, ataupun ilmu hitam ni akan buatkan seorang terus jadi hati dia hitam, ataupun dia akan boleh berubah. Itu kita nak tahu. Dia akan lagi membesarkan dia punya jahat, ataupun dia akan lagi dia akan insaf. Kita tak tahu, sebab tu kita nak tahu episod akhir dan minggu akhir Aku Yang Kau Gelar Isteri ni. Okey, tapi macam mana pengalaman Kina sendiri berlakon ataupun bersama-sama dengan pelakon-pelakon lain? Ada Lana Nordin, ada Adi Putra, Fahrin tak ada. Nadia Bryan. Nadia Bryan. Ada juga di bawah arahan Suhaimi Luar. Nadia Bryan kita ada Datuk Lana Nordin. Datuk Datuk Adi Putra dan Lana Nordin. Lana Nordin saya suka bekerja dengan dia sebab chemistry dia. Walaupun dia dah lama tak bekerja, tapi tak payah nak borak panjang, masuk terus bagi perform. Datuk Adi Putra pun sama. Walaupun dia kena bodoh muka dia macam tu pun ingat senang. Susah. Betul. Nadia Bryan walaupun experience dia kurang, tapi kita belajar bersama-sama dekat situ. Tapi dia perform. Dia punya nanti hujung-hujung nanti tengok dia punya apa skill dia dekat dalam cerita ni. Dia bukan seorang wanita yang lemah. Sebab tu dekat dalam cerita Aku Yang Kau Gelar Isteri ni selalunya cerita perempuan wanita yang teranaya. Sekarang ni kita women empowerment. Sebenarnya Raihani ni tak dianiaya, dia akan semua akan ke depan dan melawan. Wanita, girl power. Datuk Adi Putra yang macam ni. Bodoh-bodoh. Okey. Baik, Kina, kata-kata akhir daripada anda untuk memastikan semua menonton, kerana saya dikabarkan bahawa episod terakhir adalah pada 15 Mac ini. Dah semakin hampir dah. Silakan. Okey, kata-kata dari saya, tolonglah tonton sampai habis sebelum nak condemn apa-apa. Tapi boleh, kalau ada macam bad or good respon daripada peminat, boleh bagi tahu kita orang, boleh bagi tahu director kita orang apa yang boleh kita orang tukarkan. Sebab sekarang ni cerita Melayu sekarang ni dah makin berkembang. Ini adalah seram cinta yang pertama saya rasa di Samarinda, bukan cerita korporat. Apa yang saya nak orang tahu, macam tolong bagi support dekat this kind of genre yang baru untuk buka minda orang dan memberi dan dapat pengajaran daripada apa yang kami nak bagi. Betul. Saya ucapkan terima kasih kepada Sharifah Sakinah dan tahniah kepada anda untuk lakonan yang hebat, juga ke semua warga kerja Aku Yang Kau Gelar Isteri. Kita akan awal sampai 15 Mac. Bye. Bye-bye. Okey, pasti terima kasih. Okey, lepas ni saya nak minta satu skrip lah. Aku Yang Kau Gelar Suami. Boleh lepas ni. Okey, banyak lagi nak kami kongsikan selepas ini mengenai topik esok. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.
Baik, kita dah sampai ke penghujung siaran wanita hari ini, hari Selasa. Dan Fatin, betul ke sekarang ni wanita ni suka kahwin lambat? Dah jadi trend dah? Itu saya tak boleh nak komen, tapi mungkin ada faktor-faktor yang mungkin kita semua tak tahu. Yang itulah yang kita akan bincangkan, kita akan cuba kupaskan pada hari esok. Dan satu topik yang sangat menarik bersama dengan Hawa dan juga Fiza Sabjahan. Menariknya esok mungkin kadang-kadang faktor ini boleh menyebabkan populasi negara tercemar juga. Betul. Saya nak pergi Facebook, saya nak ajukan soalan kepada Fiza Sabjahan. Okey, jadi terus bersama kami esok. Ingat jaga penjagaan fizikal, pakai pelitup muka dan jaga semua SOP yang disarankan kerajaan. Okey. Dan bagi yang belum makan tengah hari, selamat makan tengah hari. Assalamualaikum. Bye. Dalam hajati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur